Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan video macam mana CM mengajar secara online. Norma baru pembelajaran secara online. Aplikasi yang CM gunakan adalah Zoom. So far CM rasa Zoom lah paling senang berbanding Google Meet. So korang boleh tengoklah video ni. Bye. Any response? What is ARD? Jangan takut. No idea. I forgot. Okay, never mind. Okay, sini. Cikgu tunjukkan. Memang. Suruh cikgu macam tu juga. Forgot tak apa. Okay, where is this one? Tenteren. This one is ARD. Okay, kamu tengok tu. Please remember what is ARD, awak kena tahu. Kejap. Okay. ARD adalah dia stand untuk Entity Relationship Diagram. E entity, R relationship, D diagram. Ataupun dalam bahasa Melayu dalam buku teks awak disebut gambar rajah perhubungan entiti. Dia memang berkaitan dengan data. Dia berkaitan dengan data. So, kalau sebut apakah itu ERD, kamu boleh sebut sama ada dalam bahasa Inggeris Entity Relationship Diagram ataupun kamu sebut gambar rajah perhubungan entiti. Kamu kena tahu benda tu. So, the first one, you have to remember ERD mempunyai 4 perwakilan grafik. Maksudnya dia ada 4 bentuk dalam 4 jenis bentuk dalam ERD itu, iaitu first kamu tahu entity, it's not hantu, entity, attribute, second one attribute, third one hubungan, and fourth one kekardinalan. Apakah ini semua? Nampak tu yang bawah tu, kemain dia excited. Apakah itu ERD? Kita akan melukis nanti ERD. Akan melukis kali ini. Tak sempat. Next month kita akan belajar melukis ERD berdasarkan soalan. Just today cikgu akan explain sikit basic one about ERD. Topik masa form 4 bab 2. Okay. Entity. Tenteret. Oh, kenapa dia excited sangat? Why? Okay. First awak kena tahu apakah itu entity. Entity merujuk kepada suatu objek unik dan boleh dikenal pasti dalam sesuatu persekitaran. Entity contoh dia macam orang, tempat atau benda. Kalau dalam bentuk jadual, dalam bentuk pangkalan data, entity ni mewakili nama jadual tu. Biasa korang buat kan, Microsoft Access ada banyak jadual. So, nama jadual tu adalah entity. Ada orang chat cikgu tanya. Cikgu makan tadi. It's okay, continue, tak apa. Kamu boleh dengar kelas cikgu sambil makan. Janji kamu mute kamu punya mikrofon tu, tak apa. Sebab hari ni kamu tak pernah salin. Ini cikgu nak explain je. Nanti next month baru kamu akan sambil cikgu ajar, sambil kamu buat latihan, and then kita akan share. Betul tak jawapan kamu? Kita akan buat two way. So untuk bulan ni cuma kamu dengar je cakap cikgu. Apa yang cikgu duk bebel kamu dengar je dulu. Nanti next month kita akan buat hands on. Kita akan buat latihan sambil cikgu guide. Betul ke tak apa kamu buat? Okay, get it? Boleh Boleh. Okay, sambung tadi. Ingat bila sebut entity, dalam bentuk pangkalan data, entity adalah nama jadual. Contoh entity macam murid, cikgu. Kami biasa buat kan jadual kan. So please remember, entity adalah nama jadual. Jelas so far? Wait. Kita sambung. Sekejap. Jelas. Contoh tak boleh tekan pula dah. Nampak ni. Tak lawa pula tulisan dia. Bila sebut entity, dia mesti bentuk segi 4 tepat. Dan cikgu nasihatkan bila kamu tulis entity, tulis dengan huruf besar semua. Itu perbezaan dia. Entity huruf besar semua.
Nanti cikgu bagi contoh. Don't worry, kita tahu dulu, kita nak tahu dulu apa itu entity, apa itu attribute, apa itu hubungan, apa lagi? Dan apa itu kekardinalan. Hari ni kita akan belajar 4 benda tu, benda apa. This one basic. Tolonglah faham basic betul-betul. Okay, first one entity iaitu dia kata umum, kata nama umum yang merujuk kepada orang, tempat atau benda. Kalau pangkalan data, entity tu adalah nama jadual. Okay, first entity. Seterusnya attribute. Attribute pula adalah ciri-ciri sesuatu entiti. Okay, macam dalam pangkalan data pula, attribute adalah lajur-lajur dalam jadual tu. Korang ada buat kan jadual kan? Satu jadual. Nama jadual adalah entiti. Lajur-lajur dia yang setiap benda tu, setiap bahagian lajur tu, itu adalah attribute. Begini. Attribute dalam bentuk bujur. Okay, first kena tahu apa itu entity, apa itu attribute. Entity yang first one kata nama umum, attribute adalah ciri-ciri kepada entiti tersebut. Okay, seterusnya, apakah hubungan antara entity dan attribute? Okay, yang ni yang penting. Apa hubungan diorang? Contoh, entity adalah cikgu. Ni contoh So nampak ni entity huruf huruf dah. Bentuk segi empat dan tulisan dia huruf besar. Supaya kamu takkan silap nanti, okey? Cikgu. Contoh. Apakah atribut cikgu? Ni perasan sendiri ni. Atribut ciri-ciri cikgu tu adalah cantik, baik, kurus, pandai. Contoh, okey? Contoh atribut untuk entiti cikgu. Dan bila kamu buat ERD, pastikan ada garisan hubungan. Apa je ke? Ya Muhammad, apa je ke? Cikgu bagi contoh je ni. Okey, contoh. Entiti adalah cikgu. Apakah attribute untuk cikgu? Contoh dia. Cantik. And then, alah tak boleh tekan pula dah. Okey, mesti ada garisan hubungan Lepas tu baik, kurus, pandai. Faham tak sekarang? First, kamu kena tahu apa itu entity, apa itu attribute. Kalau tulis entity, pastikan huruf besar semua. Kata nama umum. Cikgu galakkan satu perkataan sahaja supaya senang. Ini nama jadual. Nama jadual. Yang ciri-ciri ni, attribute ni adalah lajur. Dan bila buat ERD, cuma ada garisan biasa saja. Tak ada anak panah. Jangan confuse ERD dengan carta alir. Carta alir bersebut carta alir, alir tu mesti ada anak panah. Tapi kalau ERD tak ada anak panah. Jangan nak salah garisan. Kalau salah kamu akan kehilangan markah. Okay, biasanya penandaan entiti satu markah. Attribute ni tengok pada jenis entiti tu biasanya satu ataupun kalau cikgu awak suruh buat satu entiti je. So kamu akan dapat 1, 2, 3, 4. 4 markah untuk attribute dan 1 markah saja untuk garisan ni, untuk hubungan dia ni. Okay? So far okay? Entity dan attribute. Nanti kita akan bagi contoh lain pula. Don't worry. Okay, seterusnya. Hubungan. Okay, hubungan ni pula kalau kita ada lebih dari satu entiti, baru kita boleh buat hubungan. Maksudnya kita nak hubungkan satu entiti dengan entiti yang lain. Okay, hubungan ni dalam bentuk diamond. Okay, please remember hubungan bentuk diamond. Dan hubungan ni mesti kata kerja. Macam mana? Okay, tengok ni. Entiti subjek, apa hubungan dia dengan entiti objek? Contoh, okay, kita tengok selepas ini. Contoh dia, entiti murid belajar mata pelajaran. Okay, ada contoh lain tak? Jom, tak nak korang mengantuk ni. Cepat respon kat sini, chat.
Tolong bagi contoh lain, apakah hubungan yang kamu boleh buat antara dua entiti yang biasa kamu jumpa. Come on, come on. Petang-petang ni semua orang mengantuk, so please respond. Apakah, tolong cikgu bagi contoh. Contoh lain. Okey, yang kamu nak buat hubungan antara dua entiti. Okey, ada tanya cikgu, many to many, M to N, M to M. Okey, tu nanti kita akan explain lepas ni. Don't worry. Sekarang cikgu nak tahu, cikgu nak korang bagi contoh hubungan antara dua entiti saja. Okey, Husana. Cikgu mengajar murid. Yes, correct. Tepat sekali. Lagi contoh lain? Okey. Contoh lain, contoh lain. Ada lagi tak? Ha. Cikgu mengajar murid, doktor merawat pesakit. Yes, betul. Apa lagi? Ada lagi tak yang lain? Petang-petang ni korang mengantuk. Manusia main pun. Entiti kita kena tepat sikit. Manusia terlalu general, Muhammad. Awak ni suka bagi general sangat lah. Yang tepat sikit. Kata nama yang tepat. Tapi kalau main phone tu betul. Sebab phone ciri dia ada banyak jenis phone kan. Nama phone, jenis phone. Manusia tukar sikit. Maybe murid. Murid bermain telefon. Lagi ada ke tak contoh lain? Hubungan antara dua entiti. Doktor main phone. Kau memanglah Muhammad. Okey, lagi ada lagi tak yang lain? Tak ada dah. Korang ni kan kalau petang-petang memang mengantuk. Okey dah. Tak ada dah. Tak apa, tadi excited tadi nak belajar pasal kaki nyala. Okey, kita seterusnya. Sebab cikgu ada latihan dia lepas ni. Banyak lagi latihan ni. Okey. Clear hubungan antara dua entiti? Ini contoh cikgu bagi. Ini yang betul-betul punya. Yang biasa kamu nampak dalam peperiksaan. Hubungan antara dua entiti yang mempunyai atribut. Okey, kamu nampak? Okey, yang ni. Cikgu cakap kalau boleh buat satu ni kan. Tak apalah, ni contoh buku teks. Okey, cikgu nak share sikit Buku teks tingkatan 4 tu memang problem sikit. Ni cikgu ambil contoh buku teks form 4. Kalau kamu nak betul-betul teori yang betul, buku teks form 5. Buku teks sains komputer tingkatan 5. Itu memang tak ada kesilapan. Tapi kalau yang form 4 ni memang banyak masalah. Tengoklah sini. Untuk entiti, kalau boleh cikgu nak memang satu perkataan saja dan huruf besar semua. Supaya lagi nampak cantik lah. Okey, tak apa ni contoh je kan. Okey, contoh dia. Pelanggan bank deposit ataupun mendeposit ke account. So, ciri-ciri ataupun attribute untuk pelanggan bank, kita ada nama, kita ada kad pengenalan, alamat. Ini semua attribute untuk entiti pelanggan bank. Kalau boleh tak payah bank lah, pelanggan cukup lah. Pelanggan, deposit, account. Dah cantik dah. Cikgu dah faham dah. Kalau kamu tulis pelanggan pun dah cukup. Sebab kalau boleh entiti ni satu perkataan saja. Simple. Okey, attribute untuk account pula kita ada nombor, jenis account dan baki account. Jelasnya this one sangat simple. Hubungan antara dua entiti yang mempunyai attribute. Very easy one this one. Sebab nanti lepas ni aku akan tunjuk contoh yang lagi dahsyat yang kamu akan wah, dahsyatnya cikgu. Okay, this one boleh faham Simple kan? Okay. Tengok Muhammad tak habis lagi. Doktor main bola. Yelah bola banyak kan. Coding. Saya tengok coding. Coding nanti Coding bulan depan. Sebab coding ni cikgu lagi suka kelas yang small group lah Nanti kita akan bincangkan coding apa. Every session contoh satu coding kita akan belajar untuk bulan depan. So minggu depan kita akan belajar pasal carta alir. Okay, so next month buat cikgu fokus kepada topik tingkatan 5 iaitu kita ada coding untuk HTML, coding untuk JavaScript dan coding untuk SQL. Lupa nama dia dah. Dia kalau ni tiba-tiba nak ajar ni memang lupa selalu.
Ni semua dekat free. Alah, kelas cikgu murah-murah je. Awak jangan risau. Nanti awak tengok nanti hujung bulan ni dekat update memang kelas cikgu sangat murah. Cikgu Azimah baik hati. Tak mahal kelas dia buat. Don't worry. Pak cikgu suka, kalau SK suka yang kelas yang small group. Senang kita nak bincang. Sambil korang buat, sambil cikgu tengok. Okey ke tak? Sebab nanti bila buat coding, korang boleh share screen so cikgu boleh nampak apa coding yang awak buat. Betul ke tak? Mana errornya? Tu senang pakai Zoom ni. Sebab kita boleh share screen. Kita boleh bincangkan mana yang salah, kat mana yang ada kesilapan sikit. Okay? Next month. Sebab form 5 ni topik dia, coding dia canggih sikit. Kalau form 3 senang. Python. Okay, continue. Mana ni? Okay, tadi excited tadi tanya cikgu. Kekardinalan. Okay, kekardinalan awak tengok. Kamu kena tahu cuma ada, sebenarnya ada banyak tapi untuk level awak, awak kena tahu 3 jenis kekardinalan. One to one ataupun satu ke satu, satu ke banyak, one to m, banyak ke banyak, m to n. Bukan m to m. M to m tu nama coklat. M&M kan? Ni m to n. Banyak ke banyak, mn. Okay, awak tengok sini. Hubungan biasanya satu ke satu, kita ada warga negara mempunyai kad pengenalan. Okey, satu warga negara mempunyai kad pengenalan. Apakah maksud N? N tu stand for many juga. Tapi dalam SK tak sebut M to M. Dia sebut M to N. Maksud dia sama. Many to many. Dia tak sebut M to M sebab M to M tu macam coklat. Coklat kan? So M to N. Itu adalah hubungan banyak ke banyak. Jangan buat M to M. Salah. Kamu buat M to N. Okay, tengok sini. Okay, hubungan satu ke satu. Contoh, satu warga negara mempunyai satu kad pengenalan. Itu adalah satu ke satu. Okay. Satu ke banyak. Contoh, satu murid menyertai banyak kelab. Nampak tak dia punya hubungan dia? Satu murid menyertai ataupun sertai banyak kelab. Dan biasanya dalam kamu punya kerja khusus, kamu akan jumpa hubungan yang M to N. Okay, hubungan yang M to N. Contoh dia macam banyak pelanggan membeli banyak barang. So far boleh faham Satu ke satu, satu ke banyak dan banyak ke banyak. Kejap. Kenapa tak boleh keluar cikgu punya ni tadi? Okay. Okay, seterusnya kita nak tengok contoh. Okay, ini. Cuba teka apakah kekardinalan berikut. Cuba teka. Suami mempunyai isteri. Okay, kita ada entiti suami, entiti isteri, and then hubungan dia mempunyai. So, Hosana one to one. Betul? Tapi nak tanya Muhammad. Muhammad, awak rasa apa Muhammad? Apakah kekardinalan suami dengan isteri? Dah agak dah. Siapa KCH ni? Ni kalau orang lelaki memang macam ni. Dia akan buat 1 to M. Kalau sana perempuan kan? Perempuan dia akan cakap tetap 1 to 1. Tapi kalau lelaki 1 to M. Betul ke KCH ni lelaki Mana sikit? Tengok orang dia. Mana orang dia? Dah betul lah 4 isteri. Betul lah. Okay, sebenarnya soalan ni dia general tau. Dia tengok pada pendapat masing-masing. Kalau tanya orang perempuan, dia akan cakap hubungan dia one to one. Satu suami mempunyai satu isteri. Tapi kalau tanya orang lelaki, dia akan cakap one to many. Satu suami mempunyai ramai isteri. Cikgu tengok, cikgu dah agak dah. Kalau orang lelaki mesti cakap one to M. Tengok Azhar pun sama. Murid mempunyai 4 awet. Ya, memang Azhar tu memang kan Muhammad Azhar. Pandai korang kalau topik ni laju je.
Siapa je perempuan dalam kelas cikgu ni? Alamak, kalah lah kita. Ramai vote satu ke banyak ni, 1 to M ni. Tak aci ni. Okey, ini terpulang pada pendapat masing-masing. Ni biasa soalan yang kita tanya. Tak pernah masuk paksa pun. Cikgu saya tanya dalam kelas cikgu lah. Okey, siapa tahu apakah kekardinalan suami isteri? Dan kita akan dapat pelbagai jawapan. Kebanyakan perempuan yang jawab 1 to 1. Tak ada betul, tak ada salah. Sebab tak masuk peksa benda ni. Ni saya tanya. Saja tanya pendapat masing-masing. Tak ada benda, tak ada salah hubungan antara entiti, dua entiti ni. Sebab kau tanya perempuan, dia mesti nak satu suami, satu isteri. Kau tanya lelaki, dia kata satu suami mempunyai ramai isteri. Contohnya macam Muhammad, KCH tu. Dia memang excited. So tak ada jawapan yang betul, jawapan salah. Ini pendapat masing-masing. Okay, nampak tak dia punya contoh dia? Cikgu bagi contoh yang korang boleh nampak supaya korang boleh faham. Okay, so far okay Jangan duk fikir sangat pula, nanti pening kepala nanti kang. Okay, very good. Okay, kita continue. Apa tiga dah? Nampak ni. Kebanyakannya akan cakap 1 to M lah tahulah kita tadi cikgu vote pun 2 orang jawab 1 to M. Suka hati je kan. Okay, tak apa. Kita continue. Memang kalah lah kan 1 to N, 1 to 1. Okay, macam senang tekan, jom tengok contoh ini. Okay.